Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أما بعد. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azzakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah, ikhwatul iman, kita sambung majlis ta'lim kita, alhamdulillah. Kalau petanda saya ni, kita sampai muka surat 57. Ya. Betul lah? 57. Makna la ilaha illallah. Hari ini kita nak tengok makna kepada la ilaha illallah. Makna dari kalimah la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Artinya tidak ada ilah sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Jadi kalau kita sebut la ilaha illallah, kita kata terjemahan Melayu dia terjemahan Melayu dia tidak ada Tuhan melainkan Allah. Apa makna tak ada Tuhan melainkan Allah? Maknanya ialah la ma'buda bihaqqin illallah. Maksud dia tidak ada ma'bud. Tidak ada ma'bud ni yang kita sembah lah, benda yang kita sembah ma'bud. Maka la, tidak boleh ada ma'bud bihaqqin, dengan sebenar-benar, melainkan hanya Allah. Ada beberapa tafsiran yang salah tentang makna kalimah la ilaha illallah, dan kesalahan tersebut telah menyebar luas. Satu, menafsirkan kalimah la ilaha illallah dengan la ma'buda illallah. Tidak ada yang diibadahi kecuali Allah. Cuba tengok apa beza di atas dengan di bawah. Di atas la ma'buda bihaqqin illallah, di bawah la ma'buda illallah. Mungkin dari segi menterjemahkan dari segi Arab ke Melayu, Melayu ke Arab itu agak tidak ada apa, tapi dari segi balaghah salah. Dari segi balaghah tu tak betul. Dia mesti guna perkataan la ma'buda bihaqqin. Kena ada perkataan bihaqqin illallah. Apa dia punya perbezaan dia? Tengok. Padahal makna tersebut rancu, tak betul. Kerana dia boleh jadi artinya bahawa setiap yang diibadahi, baik salah ataupun benar, dia akan jadi Allah. Jadi tak ada lah istilah syirik. Kerana kalau kita katakan la ilaha illallah, itu maksud dia la ma'buda illallah, tidak ada yang disembah melainkan Allah, maka semua orang sembah satu benda akan jadi Allah. Tapi kita kata bihaqqin, dengan sebenar-benar. Dengan sebenar-benar itu dia berhajat kepada al-bayan, keterangan. Kalau semuanya disembah, maka semua orang akan anggap apa yang dia sembah itu betul. Tanyalah pada siapa pun, dia sembah lain daripada Allah tak? Quran rakamkan perkataan mereka kepada kita, ma na'buduhum, kami tak sembah mereka ni illa malaikan liyuqarribuna ilallah, dia mendekatkan kami pada Allah. Maka kerana ada perkataan la ma'buda bihaqqin illallah, maka tidak boleh ada wasilah dan wasitah, penghubung kita dengan Tuhan, tidak boleh ada. Kita terus berhubung dengan Tuhan, tidak ada perantaraan. Tafsiran yang kedua yang salah, dia kata la ilaha illallah ditafsir dengan makna la khaliqa illallah, tidak ada pencipta kecuali Allah.
Padahal makna tersebut merupakan bahagian daripada kalimah la ilaha illallah, dan penafsiran ini masih berupa tauhid rububiyah, sehingga belum cukup. Inilah yang diyakini juga oleh orang-orang musyrikin. Kalau dikatakan la ilaha illallah itu dengan makna tidak ada khalik, pencipta melainkan Allah, maka dia tak masuk lagi, tak tepat. Kerana la ilaha illallah itu bukan nak mengisbatkan ada Tuhan ke tidak, tapi nak mengisbatkan uluhiyah, sifat ibadat. Sifat ibadat itu hanya kepada Allah, bukan nak mensabitkan Tuhan ada ataupun tidak ada. Ada tidak ada itu bab rububiyah, bab Rabb. Di sini ilahiyah, uluhiyah, ibadah, hak untuk melakukan ibadah, bukan hak nak kata Tuhan ada atau tidak ada. Yang ketiga, kata dia, menafsirkan la ilaha illallah dengan perkataan la hakimiyata illallah. Tidak ada hak untuk menghukumi kecuali hanya Allah. Padahal pengertian ini juga tidak mencukupi, kerana apabila mengesahkan Allah dengan pengakuan atas sifat Allah yang maha kuasa saja, lalu berdoa kepada selainnya atau menyimpangkan tujuan ibadah kepada sesuatu selainnya, maka hal ini pun belum termasuk dalam definisi yang benar. Demikian juga kita kata tidak ada hukum melainkan hukum Allah, tidak ada rezeki melainkan Allah yang bagi. Itu semua urusan rububiyah. Tetapi la ilaha illallah urusan dia adalah uluhiyah. Ini yang Al-Quran kata, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Kami tidak akan beribadat dengan apa yang kamu ibadati, dan kamu pun tidak akan beribadat dengan ibadat kami. Bukan kita kata kami tidak akan mengaku Tuhan apa yang kau akui, dan kau pula tak akan mengaku Tuhan yang kami akui. Tidak. Mereka mengakui Allah itu wujud. Dan banyak ayat Quran macam tu. Wala in sa'altahum, kalau kau pergi tanya mereka, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang buat langit dan bumi, la yaqulunna Allah, dia pun akan jawab Allah. Dia pun akan kata Allah. Dia pun juga sebut bismillah, dia pun juga sebut wallahi, dia pun juga sebut nama-nama Allah. Tetapi mereka tidak mau beribadat hanya kepada Allah. Dia pun nak perbagaikan, kita kata anwa'ul ibadah, dia pun nak perbagaikan ibadat, tidak mau hanya kepada Allah. Maka kerana itu Islam dimasuki dengan la ilaha illallah. Dan kalau kita tengok kat sini, kalimah nafi duduk di depan. La, nafi li jinsi, menafikan semua jenis kewujudan. Semua jenis kewujudan tidak layak diberi kepadanya ibadah, melainkan hanya Allah. Macam mana kita tahu hanya kepada Allah diberi ibadah, dan ibadah kita beri pada Allah itu benar? Kita kata dengan al-bayan. Al-bayan itu sebagai bukti apa dia? Wahyu, bukan pandangan orang. Wahyu akan menentukan. Jadi benar ataupun tidak kita buat ibadah, wahyu akan jadi pemutus. Maka Allah hantar Rasul untuk membimbing kita. Dan ayat Quran 65 daripada surah An-Nisa itu dahsyat ayat tu. Allah kata fala wa rabbika la yu'minun. Allah kata sekali-kali tidak, demi penciptamu, demi Tuhanmu, demi Rabb kamu. Tuhan bersumpah dengan sifat rububiyah dia. Allah kata la yu'minun, kamu semua tidak ada iman, hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, sehinggalah kamu berhakim dengan Muhammad tentang masalah yang kamu hadapi. La yajidu fi anfusihim haraja, tak boleh ada dalam hati kamu itu rasa sempit menerima keputusan Muhammad. Mimma qadaita, apa yang Muhammad putuskan, Muhammad tentukan, kamu kena terima tanpa haraj, tanpa rasa sukar sempit dada. Wa yusallimu taslima, dan kamu kena menyerah diri kepada keputusan Muhammad dengan penyerahan yang sebenarnya. Maka artinya orang yang akan bagi tahu pada kita apa makna illallah, la ma'buda bihaqqin illallah, hanya Muhammad seorang saja, lain tak boleh. Tak boleh masuk campur. Maka sekali-kali tidak ada ibadah yang benar melainkan hanya kepada Allah.
Islam dimasuki dengan itu. Islam tidak dimasuki dengan mengaku adanya Tuhan, tidak. Sebab tak ada orang boleh menerima kaedah Tuhan, tak ada. Tak ada. Tak ada. Orang putih kata nonsense. Merepek. Cakap merepek. Tetapi masalah umat ialah mereka tidak beribadat kepada Tuhan dengan maunya Tuhan. Maka pasal itu bila Nabi sebut kalimah ni dalam hadis kata apa? Dalam hadis kata bila ada orang dengar dia Nabi cakap, Nabi kata uqatilun nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku akan berperang dengan manusia. Aku sanggup menghadapi peperangan dengan manusia sehinggalah dia sebut la ilaha illallah. Apa orang Arab kata dekat Nabi? Yuharribukal Arab wal ajam. Kamu akan diperangi oleh Arab dan Ajam. Di atas apa yang kamu sebut? Kerana berapa banyak Tuhan yang ada. Ayat yang kita baca sebelum ni kan, kisah Nabi Allah Yusuf tu kan. Nabi Allah Yusuf kata dekat mereka, Tuhan-Tuhan yang kamu duk sembah ni adalah, Nabi Yusuf kata, antum wa aba'ukum, kamu dan nenek moyang kamu yang duk bagi nama. Bukannya Allah. Tak sebenar, tidak sebenar. Kamu sembah lain daripada Allah. Nama tu kamu yang plan. Maka kerana itu dia kata la ilaha illallah ni ada makna dia. Ada makna dia. Ibadah itu diberikan hanya kepada Allah. Tak, bukan kata ibadah tu separuh untuk Tuhan, separuh untuk lain. Tauhid maksud dia apa? Murni total. Ya. Macam orang tua kata apa, nila setitik satu belanga punya susu rosak kan. Maka nila tu adalah syirik. Maka setitik nila pun tak boleh ada. Maka sebab tu kita katakan orang kalau dia pakai tangkai belum tentu dia syirik, tetapi kerana pakai tangkai itu muqaddimah, maka kena khalis. Ala inna lillahi dinul khalis. Sesungguhnya ketahuilah bagi Allah itu agama penyerahan diri pada Allah, ibadah yang murni. Maka tidak boleh ada apa-apa. Maka pasal itu orang Islam datang, kita kata asyhadu, aku bersaksi di atas benda ini. Aku sanggup jadi saksi. Saksi apa? Sekali-kali tidak ada ma'bud yang disembah, yang layak disembah dan diberi sembahan itu dengan sebenar, melainkan hanya kepada Allah. Bukan kita kata sekadar aku jadi saksi, ibadah itu diberikan kepada Allah. Tidak, melainkan dengan sebenar-benarnya diberikan kepada Allah berdasarkan al-bayan. Pasal itu macam mana kita nak beribadat pada Allah? Syahadah kita yang kedua jawab, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Muhammad itu utusan Allah. Dia akan beritahu pada kita tentang Allah. Maka kita tak tahu apa-apa pasal Tuhan. Baik, dia kata bila kita nak sebut benda ni, dia kata ada syarat la ilaha illallah. Supaya kalimah la ilaha illallah ni dia menyerap masuk dalam daging darah pemikiran kita, dia kata ada beberapa syarat. Yang pertama dia kata al-ilmu, iaitu mengetahui arti dari kalimah la ilaha illallah. Inilah firman Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Allah kata maka ketahuilah bahawa tidak ada ilah sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah. Tidak ada. Selain daripada Allah semuanya tak betul. Maka ayat ni dia start dengan fa'lam. Allah kata ambil tahu. Imam Ibn Rajab Hambali sebut dalam kitab dia keutamaan tauhid. Apa dia kata? Dia kata berdasarkan ayat ni, bab yang pertama yang menjadi kewajipan bagi orang Islam adalah belajar tauhid. Sampai Syekh Utsaimin kata apa dia? Kata Syekh Utsaimin, kalau orang pergi ke rumah kita ada banyak buku, macam-macam buku ada, tapi tengok buku tauhid tak ada, maka pincanglah perjalanan menuntut ilmu kita. Kerana ilmu kena di-start dengan tauhid. Kata Imam Ibn Rajab, kenapa? Kerana kita akan buat ibadat, kita akan melaksanakan ibadah, dan ibadah kita itu tidak akan rasa nikmat, tidak akan rasa ke mana dia nak pergi, manfaat yang kita dapat secara zahir dan batin, melainkan dengan bantuan tauhid. Sehingga kan bila kita mendekatkan diri kepada Allah ni, kata Ibn Rajab Hambali, tauhid membawa kita malu pada Tuhan. Kita jadi malu dengan Tuhan.
Rahsia-rahsia kehidupan masih banyak yang kita tak tahu. Tuhan tahu. Sangat mengetahui rahsia-rahsia kehidupan. Dan selalu Allah kata innahu alimun bidzatis sudur. Allah kata sesungguhnya Allah alimun, sangat mengetahui bidzatis sudur, apa yang ada dalam dada manusia. Yang semua orang duduk sebelah menyebelah pun tak tahu. Allah sangat mengetahui. Maka tanpa tauhid, kata Ibnu Rajab Hanbali, akal manusia tak boleh pi. Dia kena rasa takat tu je. Dia macam ada bumbung menutup. Dia tak boleh keluar daripada apa yang dia fikir. Tapi tauhid membuka kepada dia pemikiran yang dia tak nampak seluas akhirat. Menerjah pemikiran manusia sampai ke hari akhirat. Manusia duduk di dunia, tapi fikiran dia meneroka sampai akhirat. Dunia terlampau kecil bagi dia kerana urusan tauhid. Dan Allah kata innamal hayatad dunya illa mata'. Innamal hayatad dunya fil akhirati illa al-qalil. Kau nak banding kehidupan dunia ni dengan akhirat, melainkan Allah kata sikit sangat, kecil sangat. Nak kata sepersepuluh ke seperberapa tak tahu. Terlampau kecil, qalil, terlampau sikit, kecil sangat. Mana dia tahu? Tauhid. Bukan dengan fiqh, bukan dengan sirah, tauhid. Pasal tu kalau manusia belajar hadis, hanya hadis dia belajar, tauhid dia tak belajar. Hadis tak boleh masuk dalam hati dia. Kerana hadis berada pada wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tauhid berada pada la ilaha illallah. Kesapa kita nak buat ibadat? Menuju ibadat kita dengan harapan yang besar. Kata Imam Ibn Rajab Hanbali, sampai pada peringkat apa dia? Sampai pada peringkat kita beribadat kepada Allah, kita nampak seolah-olah kita nampak dia. Makam tauhid. Dan kalau kita tak nampak dia, punya tak ada beza. Ikhlas kita, istiqamah kita, perjalanan kita tak ada beza. Kita tetap buat ibadat kerana kita percaya tauhid itu membawa kita percaya dia tetap nampak kita. Kita sampai pada makam ihsan. An ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kau beribadat pada Allah seperti kau nampak Allah. Memang kita tak nampak Allah, tapi tauhid itu mengheret kita. Allah tetap nampak kita. Pusing kok mana pun, perjalanan kita tidak syirik kepada Allah itu sangat istiqamah. Itulah kata Imam Ibn Taymiyah. Dia ada sebut satu perkataan, kata Imam Ibn Taymiyah, dia kata innama ghayatul karamah luzumul istiqamah. Dia kata sesungguhnya kemuncak karamah, kemuncak kemuliaan, kemuncak ghayatul karamah, kemuncak tak ada dah, di atas tu sudah tidak ada dah kemuliaan. Dia kata luzumul istiqamah. Istiqamahlah membawa kita pada puncak kemuliaan. Maka dalam banyak-banyak puncak ni, banyak-banyak kemuliaan, kata Imam Ibn Taymiyah, tauhidlah puncak yang paling tinggi, sehingga kan Allah sebut dalam Al-Quran iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka kerana itu perkara yang pertama kita nak kena tahu tentang la ilaha illallah ni ilmu dia. Dan Allah Ta'ala berfirman juga tentang illa man syahida bil haqq wa hum ya'lamun, melainkan mereka yang mengakui kebenaran sedang mereka orang-orang yang mengetahui. Mereka sebut, mereka bersyahadah dan mereka tahu apa itu syahadah. Tanda kata orang itu mengenal syahadah dia, benda pertama dia akan buat, dia akan lari daripada syirik. Dia akan lari daripada syirik. Ulama salah kata insan lari daripada syirik macam mana dia lari daripada binatang buas, serigala, singa, dia lari. Tak pandang dia dengan benda syirik. Kerana apa? Itu benda paling berbahaya dalam hubungan dia dengan Tuhan. Yang dimaksudkan dengan mengakui kebenaran adalah kebenaran kalimah la ilaha illallah dalam ayat tadi. Sedangkan maksud dari sedang orang yang mengetahui adalah mengetahui dengan hati mereka tentang apa yang mereka ucapkan dengan lisan. Jadi tauhid ini dia berhajat kepada tasdiq bil qalbi, an-nutqu bil lisan. An-nutqu bil lisan dan wal amalu bil arkan.
Jadi apa yang ada dalam hati sejalan dengan di mulut dan sejalan dengan apa yang nak dilaksanakan dengan perbuatan. Dalam hadis sahih daripada sahabat Uthman radhiyallahu an, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa meninggal dunia dalam keadaan dia mengetahui bahawa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah, maka dia masuk syurga. Walaupun amal soleh dia tu seringanlah, kita kata seringan zarah. Seringan zarah. Amal soleh dia ni tak banyak. Tetapi jiwa dia tahu kata dia tidak boleh syirik pada Allah. Maka Tuhan tak pandanglah kepada amal solehnya sikit, Tuhan masukkan dia dalam syurga kerana tauhid dia yang benar. Maka kerana itulah bab yang pertama, syaraful ilm. Syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Kemuliaan ilmu dengan kemuliaan benda yang menghubungkan kita kepada ilmu. Maka kita kata syaraful, kita kata dalam dunia ini Allahu asyraful mawjud. Allah lah benda yang paling mulia yang wujud dalam dunia ni. Lain daripada Tuhan tidak ada yang mulia. Maka mengetahui tentang benda yang mulia membawa kepada kemuliaan. Maka kalau orang tu menolak ilmu tentang asyraful mawjud ini, Allahu asyraful mawjud, maka dia menolak kemuliaan. Pasal itu Allah kata, inna akramakum indallahi atqakum. Manusia tidak boleh jadi akram kalau tidak ada takwa, dan takwa berhubung dengan tauhid. Satu orang tu nak konsisten, tak tinggal solat dan nak meyakini pengaruh solat dalam diri dia. Solat duduk di dalam rukun Islam yang kedua setelah daripada tauhid. Solat tak duduk nombor satu. 13 tahun dia ajar tauhid. 13 tahun dia ajar tauhid. Itu ambil gambar tak minta izin lah. Saya bukan sebarang orang. Nak minta izin. Saya izin kalau sakit tak jatuh. Baik. Yang kedua, jadi saya katakan cuba tengoklah hadis ni, hadis Muslim ni, hadis daripada Uthman ni. Saja saya katakan bahawa cuba tengok bagaimana Allah hubungkan tauhid dengan syurga. Tengok Allah hubung tauhid dengan terbukanya pintu syurga. Artinya dalam dunia ini tidak ada ilmu yang boleh membawa insan kepada syurga melainkan tauhid. Dan tauhid berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan hak ibadah kita kepada Allah. Dan hak ibadah kita kepada Allah yang boleh berbicara kepada kita hanya seorang aja, Rasulullah, dia utusan Allah. Bagaimana la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah itu menjadi pembuka kepada seluruh ibadah. Kalau ibadah kita itu pergi kepada Tuhan, jalan di bawah itu jalan yang muqarrabah kepada Tuhan, bawa kita bertemu pada Tuhan, tetapi tidak datang daripada Rasulullah, utusan Allah, kita tak akan sampai ke pintu syurga. Sebab dalam hadis ni Nabi kata, man mata, siapa yang mati, wa huwa ya'lam, sedangkan dia ada ilmu, dia tahu apa? Annahu la ilaha illallah. Apa makna la ilaha illallah tadi? La ma'buda bihaqqin illallah. Dia tahu bahawa dia tidak boleh buat ibadat melainkan hanya kepada Allah. Dia tahu benda itu. Dia tahu, tapi amal soleh dia sikit. Nabi kata illa, melainkan. Siapa yang tahu ni, siapa yang tahu benda yang besar macam ni, dakhalal jannah, terbukalah syurga untuk dia. Dia tercalon sebagai ahli syurga. Bila Tuhan nak bawa dia dalam syurga, itu urusan Tuhan. Masuk neraka dulu ke ataupun terus, itu urusan Tuhan. Bergantunglah amal soleh dia nanti. Tetapi syurga ada untuk dia. Maka jangan sekali-kali masuk syurga dengan tidak ada ilmu tauhid. Jangan sekali-kali. Maka kena belajar tauhid daripada utusan Allah. Nama pun utusan Allah. Jangan main-main. Yang kedua, kata dia al-yaqin. Bila kita sebut la ilaha illallah ni, kita kena yakin. Kita kena yakin. Iaitu yakin serta benar-benar memahami kalimah la ilaha illallah tanpa ada ragu dan kebimbangan sedikit pun. Kena yakin lah. Dengan lafaz Al-Quran, dengan lafaz hadis-hadis yang sahih, kita kena yakin yang semua lafaz-lafaz Quran dan hadis sahih menceritakan tentang Tuhan. Kena yakin.
Kena yakin makna dia. Tidak ada makna yang tersirat dan tersurat melainkan seperti mana yang disebut. Kita nak tahu makna tersirat daripada la ilaha illallah berdasarkan lafaz dia. La ilaha illallah tak boleh jadi tertulis la ilaha illallah tersirat lain, tak boleh jadi. Bahasa Arab tidak menerima kaedah itu. Sebut baitun tapi terjemah sayyaratun, tak boleh. Tidak ada bahasa Arab terima kaedah itu, tidak ada. Tak boleh. Kalau sebut baitun, rumah mana? Kalau sebut sayyaratun, kereta. Tak boleh. Maka nak faham la ilaha illallah, kena pakai bahasa yang Tuhan pakai. Ditolak segala hak ibadah. Bukan tolak Tuhan, tolak hak ibadah yang diberikan selain kepada Allah. Dan tolak cara ibadah yang tidak datang daripada utusan Allah. Maka agama ni dia bermula dengan menafikan. Nafi. Dia berbeza dengan agama lain, semua dia tangkap muat. Islam tak boleh. Kita kadang tengok kan ada satu rumah berhala kepunyaan satu agama, tapi orang lain pun boleh pergi, agama lain pun boleh main. Islam tak boleh. Tolak la, sekali-kali tidak ada. Nafi li jinsi, semua jenis yang diberi ibadah selain daripada Allah wajib kita tolak. Pasal itu tangkai saja kita tak pakai, pengadang kita tak pakai. Kekuatan doa mengubah manusia. Pasal itu dia kena ada al-yaqin. Yakin dengan la ilaha illallah berdasarkan lafaz dia. Kita sebut asyhadu an la ilaha illallah, yakin terhadap lafaz itu. Asyhadu, aku bersaksi. Jangan siapa main kelentong kita. Kalau orang kata pada kita ni makna dalam ni, kita kata dalam ke jangkat aku tak tahu. Tapi kena tafsir dengan bahasa Arab. Tak boleh pakai kaedah lain, salah. Dan dia nak jadi merapu. Dia tanya kita kata aku bersaksi, dia kata bila masuk mahkamah? Kes apa? Maka al-yaqin, yakin dengan lafaz tu. Alif lam mim, kita baca Quran kan, nun, qaf, sad. Ada yang lima huruf kan, kaf, ha, ya, ain, sad. Dalam tulisan Arab, kita belajar insya' ni, kita belajar bagaimana kita min jumlatil ayat ni, kita nak belajar buat ayat. Tidak ada bahasa Arab boleh dibina satu kalimah dengan satu huruf. Tidak ada. Tak ada. Tapi Quran ada. Satu huruf, satu ayat. Nun. Berhenti. Kadang dua kan. Hamim. Kita belajar dalam matan Jurmiyah. Kitabnya mula nak belajar ilmu nahu. Betul Ustaz? Kitab mula belajar ilmu nahu. Saya baca kitab ni kena maki dengan Ustaz Allah sekat. Teriak jugalah baru nak boleh kitab ni. Bengong. Matan Jurmiyah. Benda mula, muqaddimah mula dalam kitab nahu ni. Dia kata apa dia? Bila kita sebut kalam, huwa lafzul murakkabu mufidu bil wad'il arabi. Dalam kaedah bahasa Arab, nak disebut kalam, dia mestilah perkataan Arab yang bersusun dan ada makna, baru boleh jadi kalam. Tapi nun, dia tak kalam, pasal dia satu huruf, tetapi boleh jadi satu ayat. Dahsyat Al-Quran. Dan bila nun datang, kita kena guna kaedah bahasa Arab. Apa dia? Nun bukan kalimah. Bila kata kalimah, dia tak boleh terjemah. Yang kita nak terjemah ni kalam. Kalam dia kena ada beberapa huruf sokongan dia yang memberi mufid, memberi faham, baru boleh terjemah. Baitun, sokongan, ada ba, ada ya, ada ta. Bila sokongan itu dia wujud satu makna yang beri faham, baru kita boleh terjemah. Baitun, apa dia? Kita nak pakai hazihi ka, haza ka, zalika ka, tilka ka, tengoklah dia punya huruf. Tapi nun, ha, mim bukan ayat, dia huruf. Maka huruf tidak ada terjemah. Maka kena yakin dengan lafaz tu. Maka bila orang kata nun ni bukan sebarang orang lah kita kata ha, memang bukan sebarang orang, ha merapik menggunakan kaedah bahasa Arab, tak betul. Dan yang kedua, lebih-lebih kita kata kalam Quran berhubung dengan Tuhan, kalam dia. Bagaimana orang macam kita yang bukan utusan Tuhan nak pergi tafsir ikut kepala ni? Maka tentu kita akan buat penyelewengan.
Maka al-yaqin kepada la ilaha illallah sangat penting. Yakin tentang makna la ilaha illallah. Tak boleh buat ibadat melainkan hanya kepada Allah. Dan bila nak buat ibadat kepada Allah, mesti datang kepada Rasulullah. Dia yang dapat wahyu, bukan kita. Dia dapat wahyu, bukan kita. Dia, ayat Quran turun kepada dia. Allahu Akbar. Ayat Quran turun kepada dia. Oh, jangan main-main, jangan main-main. Inilah yang difirmankan oleh Allah Ta'ala. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu. Maka poin ayat ni, hubungan ayat ni dengan al-yaqin tu, dia nak ambil pada perkataan summalam yartabu. Mereka tidak ragu-ragu. Mereka tidak ragu-ragu. Dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Itulah orang-orang yang benar, kata Allah. Yang boleh buat manusia sampai masuk sedalam syariat Islam ni, sampai jihad kerana tidak ragu. Balasan Tuhan. Balasan Tuhan. Pasal itu Ahlus Sunnah wal Jamaah guna kaedah apa dia? Nas Quran, nas hadis diterjemahkan dengan secara zahir lebih baik daripada ditakwil. Jangan takwil. Terjemah secara zahir, jangan takwil. Tafsir tak apa, jangan takwil. Takwil ni maksud dia apa? Duk pi adjust, duk pi tahrif, duk pi ubah. Jangan. Tafsir dengan zahir ayat itu lebih baik. Kenapa dia kalam Tuhan tak boleh ada cacat? La ya'tihi batil. Tak akan datang pada kalam itu batil, depan, belakang, atas, bawah, kiri, kanan. Tak akan tersilap baris dia. Boleh kita pergi takwil, kita kata tak boleh. Jangan takwil. Tafsir tak apa. Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa. Jangan takwil, tapi berilah tafsiran. Di antara maknanya begini, di antara maknanya begini, di antara maknanya begini. Itu nama dia tafsir. Takwil maksud dia kita kata tak, walaupun lafaz dia macam ni tapi makna dia begini. Tak boleh, ini kalam Tuhan. Kalam orang pun tak boleh buat. Cina tu tulis ikan kembung, sekok pula dah, sekilo RM5.5. Kita takwil, kita kata dia tulis je RM5.5. Tak, memang RM5.5. Apa dia tulis saja. Hantar percaya, pergi beli tengok. Kalam Cina pun tak boleh tafsir. Ni kalam Tuhan. Supermarket kan duk buat harga. Satu barang dia tulis di rak dia tu RM5.8, RM14.5 kupang. Kita kata dia tulis saja. Bukan mesti harga tu, hampir kat cashier tengok. Kita temui kalam Tuhan, kita Allah ikut suka. Hanya Rasulullah tahu makna dia. Dan para sahabat tahu, sebab para sahabat lutut dengan lutut dengan Rasulullah. Para sahabat melihat wajah Rasulullah, mendengar perkataan Rasulullah, melihat seluruh daripada hidup Nabi, apa maknanya, apa bukan maknanya. Setiap larangan, setiap suruhan, para sahabat sangat mengetahui. Sedih Nabi dengan mereka, gembira, ketawa Nabi, sukaria, para sahabatnya rekod kehidupan tu. Tiba-tiba para sahabat pun tak tahu nun makna apa, alif lam mim makna apa. Kita tahun 2016 tahu. Come on baby. Jangan buat perangai lagu ni lah. Banyak lagi jalan yang boleh buat. Sabda Nabi SAW, asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah, la yalqa Allah biha abdun ghaira syakkin fihima illa dakhala al-jannah. Nabi kata, aku bersaksi bahawa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar dan bahawa aku Muhammad adalah utusannya. Ni sebahagian orang sufi tanya, dia kata kita duk mengucap 2 kalimah syahadah, Nabi mengucap macam mana? Dia tanya kita. Ni hadis dia. Nabi yang ucap. Nabi kata asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Ya. Dia kena meyakini dia utusan Allah. Nabi pun kena beribadah kepada Allah dan dia kena yakin wahyu yang turun. Dan Nabi kata apa? Tidaklah seorang hamba menjumpai Allah dalam keadaan tidak ragu-ragu terhadap kedua syahadah itu, melainkan dia masuk syurga. Nabi kata siapa mati bertemu Allah Ta'ala dalam keadaan ghaira syakkin bihima, ghaira syakkin, tidak ada syak, bihima, dengan 2 kalimah syahadah, tak ada syak dari segi lafaznya, barisnya, maknanya, maksudnya, dia tidak ada syak, melainkan pada hari dia bertemu dengan Tuhan,
Macam mana kalimah tu sebut? Macam itulah dia sebut. Nabi kata, melainkan dakhalal jannah. Tuhan buka syurga dekat dia. Kita tidak ada keistimewaan apa-apa. Tidak ada. Melainkan kita kena belajar daripada Quran dan As-Sunnah. Kita tidak ada kelebihan. Tak tahu apa. Mimpi-mimpi kita ni semua kalang kabut. Tadi kakak tu dah kata, kadang saya mimpi, kadang abang ni mimpi. Alhamdulillah lah kak, kami sampai lah tak mimpi langsung. Orang anti hadis ni kan, dia ambil la ilaha illallah saja. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tu langsung dia tak terima sebab tak ada dalam Quran. Jadi macam mana kita nak convince kita tahu kena ada tu. Kena ikut. Pasal tu agama dia jadi cetek, jadi dangkal, jadi merepek. Dia nak pergi mana? Azan ni tak boleh. Azan kan ada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tak boleh. Itu bukan tentang daripada agama Islam. Sampai macam tu. Macam mana nak jawab tu? Tak boleh. Saya pun tak tahu nak jawab macam mana. Tak erti nak jawab. Tak erti. Pasal, yalah. Ada kawan saya seorang tak macam. Tanya dia macam mana? Saya sengak tak jawab. Allah Allah. Tak erti nak jawab. Kemana dia nak pergi kalau dia buang la ilaha illallah? Begitulah dia akan jadi merepek. Orang berjalan tempat tak pernah pergi, buang pula peta. Kira ramai meneka lah. Meneka. Macam mana? Sedangkan kita kata, iyalah Quran dah berumur 1438 tahun. Itu umur Quran. Kita baru umur 40, 50. Quran tua kita tu berapa lama? Kalau kita umur 38, Quran tua kita 1400 tahun. Jadi 1400 tahun silam Quran diturunkan, kita tak ada. Macam mana kita nak pastikan setiap arahan yang ada dalam Quran itu kita telah faham? Jadi masa Quran turun tu, turun ke siapa? Turun ke siapa? Turun ke satu orang. Siapa dia orang tu? Berapa banyak ayat Quran ada perkataan Rasul, perkataan Nabi, ada perkataan Musa, Harun, ada perkataan Muhammad, ada perkataan Ahmad, Ibrahim. Siapa orang-orang ni? Kita kata tak mau depa ni semua, kita tak boleh terimalah ni semua nama tak mau. Awak baru umur 40. Awak baru umur 50. Quran telah ada 1400 tahun silam kepada satu tamadun dan masyarakat yang wujud sebelum awak. Macam mana awak nak pisahkan diri awak dengan mata rantai tu? Dan lebih best lagi, bahasa Arab pun tak tahu. Kalau tak diterjemahkan Arab ke Melayu, orang Penang kata apa? Tikus tengok besi. Tikus tengok besi, tikus tak tahu nak tafsir besi apa. Maka tikus kata tak sedap. Dia tak tahu nak tafsir. Tikus tengok besi. Dia tengok keju, habislah. Tikus tengok besi. Jadi sangat tidak ghairu ma'qul, sangat tidak masuk akal. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Hurairah, "Idhhab na'layya hatain. Faman laqita min wara'i hadha al-ha'iti yashhadu an la ilaha illallah mustayqinan biha qalbuhu fabashshirhu bil jannah." Nabi kata pada Abu Hurairah, pergilah dengan membawa kedua sandalku ini. Kemudian siapa saja yang kau temui di belakang kebun ini yang dia bersaksi bahawa tidak ada ilah sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah, dengan hati yang meyakininya, maka berikanlah khabar gembira padanya dengan masuk syurga. Nabi duduk dengan para sahabat, tiba-tiba Nabi tinggal para sahabat. Nabi pergi masuk ke dalam kebun, ke dalam lagi. Abu Hurairah kata apa? Aku takut tengok awak Nabi duduk pergi seorang-seorang, aku pergi hambat dia. Bila sampai kat Nabi ambil kasut bagi ke Abu Hurairah. 2 kasut dia, nah pegang. Sebagai bukti kata, hang cakap ni daripada aku. Hang keluar daripada kebun ni, siapa-siapa hang jumpa,
hang bagi tahu pada depa siapa yang yakin dengan kalimah la ilaha illallah seperti mana Allah turunkan, dia akan masuk syurga. Abu Hurairah tu peganglah bukti, kata dia dengar daripada Nabi, pegang kasut Nabi. Orang pertama dia jumpa Umar Al-Khattab. Dia jumpa Umar, dia kata, Umar, siapa yang yakin dengan la ilaha illallah dia masuk syurga. Umar dengar-dengar, Umar tolak dia. Umar kata, jangan dok merepek boleh tak? Dia kata, tak, aku tak merepek, ni kasut Nabi ada kat aku. Umar kata, mana Nabi? Tunjuk kat aku. Maka Abu Hurairah bawa pergi sampai kat Nabi, orang menangis, dia kena tolak sakit. Dia kata, tengok Umar buat kat aku macam ni, Rasulullah. Asal Umar kata dekat Abu Hurairah, tidak, perkara ni hanya utusan Allah saja boleh cakap, hang tak layak cakap. Siapa hang nak menyatakan orang boleh masuk syurga ataupun tidak? Aku nak pastikan betul tak berani keluar daripada mulut Nabi. Maka Nabi kata, betul wahai Umar. Apa Umar kata? Ya Rasulullah, aku takutlah. Aku takut apa? Aku takut manusia dia pegang ni saja dia tak buat ibadat. Aku takut yang tu. Nabi kata, biar pergi. Jangan kita bimbang di atas ketakutan kita, kerana ini urusan Tuhan. Kerana tidak ada manusia yang yakin dengan la ilaha illallah dia boleh lenggang loy macam tu, tidak ada. Itu orang tidak yakin. Kalau dia melawak orang kita, dia kata, alhamdulillah aku dah mengucap dah, insya-Allah lah, walaupun duduk neraka sehari masuk syurga juga. Dan ini ucapan orang tidak yakin. Orang tidak yakin kerana apa? Kerana Allah yang bagi tahu azabnya neraka. Azabnya neraka. Quran menceritakan kehidupan seharian ahli neraka sangat menakutkan. Sangat menakutkan. Maka kena yakin dengan la ilaha illallah. Maka syarat untuk masuk syurga bagi orang yang mengucap la ilaha illallah adalah hatinya harus yakin dengannya, dengan kalimah tauhid. Dia kena yakin dengan kalimah tu 100%. Maknanya, penafiannya, isbatnya, bentuk ayatnya, maksud ayatnya, mesti yakin 100% macam tu. Tidak ada ragu-ragu terhadapnya. Apabila syarat tersebut tidak ada, maka yang disyaratkan itu tidak ada. Masyrut itu tidak ada. Apabila syarat untuk masuk syurga kena sebut la ilaha illallah, dan syaratnya kena yakin. Bila dia tidak yakin, maka tidak ada janji untuk masuk syurga. Tidak ada. Maka bila gugur syarat, gugurlah tawaran. Tak ada. Nak minta kerja syarikat saya mau awak ada degree, mai dengan tingkatan 3 aja punya sijil, automatik ditolak. Maka Tuhan akan tolak orang yang sebut tidak ikhlas kepada Allah. Sahabat Nabi Ibnu Mas'ud berkata, al-yaqinul imanu kulluh. Ini bukan hadis, ini perkataan Abdullah bin Mas'ud. Was-sabru nisful iman. Yakin adalah iman secara keseluruhannya. Al-yaqinu al-imanu kulluh. Dia kata, nak tengok orang ada iman, tengok orang yang yakin. Tengok yakin. Dia yakin kalau 100%, dia ada iman 100%. Was-sabru nisful iman. Manakala sabar ni bahagian daripada keyakinan. Dia bahagian. Orang tu tak boleh sabar kalau dia tidak ada keyakinan 100% terhadap janji-janji Tuhan, kesabaran. Allah kata, gembirakan orang yang sabar. Kalau dia tak yakin dengan Tuhan, dan dia tak tahu Tuhan yang janjikan tu macam mana kebesaran dia, keyakinan tak boleh datang. Dia duk minta terjemahan bahasa lagu tu je. Allah kata, sabarlah, dah aku pun insya-Allah lah adalah hikmah. Takat tu je dia boleh pergi. Tapi kalau dia belajar tauhid, bagaimana Allah yang dia sembah tu dengan nama-namanya Al-Asmaul Husna, dengan tauhid uluhiyah apa makna, rububiyah apa makna, keyakinan dan sabar dia jauh pergi, dalam pergi, sampai mengheret dia malu pada Tuhan, dan dia sabar macam dia tengok Tuhan. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, al-yakinul imanu kullu. Iman memerlukan keyakinan 100%. Was-sabru nisful iman. Sabar ni bahagian sahaja daripada. Abdullah bin Mas'ud inilah sahabat Nabi yang banyak kali cerita, menarik cerita dia. Bila dia berjalan-jalan, duduk dengan sahabat ramai-ramai, angin pukul jubah dia kan, betih dia terangkat. Dia pun semua duk gelak. Pasal betih dia sebelah ni apa? Satu isi penuh, satu isi kurang sikit. Dia pun gelak. Nabi kata, hampa gelak apa? Dia berhabaklah. Sahabat jujur dengan Nabi kan. Kata,
Betih dia. Apa Nabi kata? Betih dia. Nabi kata. Sahabat terkejut, dia menangis kerana mereka nampak Jabal Uhud. Apa Nabi kata? Nabi kata kalau ditimbang betih Abdullah bin Mas'ud kerana iman dia kepada Allah di Al-Mizan lebih berat daripada Jabal Uhud. Bukan amal soleh dia, betih dia. Bukan amal soleh dia. Dia sahabat Nabi. Betih kita kalau ni macam mana dah kata. Betih kita. Allahu akbar. Inilah kehidupan mereka, ikhwan. Tidak ada keraguan lagi bahawasanya orang yang yakin dengan dengan makna la ilaha illallah, yakin dengan makna dia, seluruh anggota tubuhnya akan patuh beribadah kepada Allah yang tiada sekutu baginya dan akan mentaati Rasulullah. Oleh kerana itu sahabat Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, dia berdoa. Dia bila dengar Nabi cakap pasal tauhid, dia berdoa. Apa dia kata? Dia kata Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqhan. Ini doa Abdullah bin Mas'ud. Dia kata, ya Allah, tambahkanlah kepada kami keimanan, keyakinan dan kefahaman. Dia kata, ya Allah, zidna imanan, dengan makna zidna yaqinan wa zidna fiqhan. Tambahlah kepada kami iman, tambahlah kepada kami keyakinan, tambahlah kepada kami kefahaman. Kenapa dia minta begitu? Kerana daripada faham manusia menjadi yakin, daripada yakin iman jadi sempurna. Dia faham Nabi cakap, maka dia berdoa dengan doa dia. Maka Allah Jalla wa'ala mengizinkan kepada sebahagian makhluk dia ketika itu mendengar doa Abdullah bin Mas'ud, rekodkan doa dia. Anda tengok dia buat nota kaki nombor 40 kecil tu. Anda tengok, rekod doa dia. Athar ini sahih. Disebut lagi perawi dia, Ahmad, Abdullah bin Imam Ahmad. Disebut oleh Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari. Imam Ahmad cerita benda ni. Anak dia Abdullah riwayatkan benda ni sampai kepada Ibnu Hajar. Ibnu Hajar riwayatkan doa yang berkaitan dengan iman ini. Jadi kita pun, daripada kita duk baca doa yang tak tahu mai daripada mana, bacalah doa yang kita tahu dari riwayat dia, daripada betih dia tu. Lebih besar, lebih berat di Al-Mizan. Bukan penimbangan kita ni, di Al-Mizan, di mahsyar, daripada Jabal Uhud. Kalau kita pergi umrah kan, kita kata nak bawa, kita nak pusing kaki Jabal Uhud, try pusing tengok kaki dia. Memang kita tengok dia pun macam tu, terpandang situ, terpandang sana. Nama pun Uhud, tunggal, bukit tunggal. Allah, pelik, dia pelik pada orang lain. Kemerahan dia, semua bukit nak main warna selut lah, tapi dia satu bukitnya merah. Dan besar dia tu, Masya Allah. Dan Allah letak dia di tempat tu. Memang dulu zaman Nabi tak ada jalan masuk Madinah, melainkan kena lalu dia. Lah ada 2-3 jalan. Baik yang ketiga, kena ada ikhlas kepada Allah. Ya, kena ada ikhlas. Masa kita sebut kalimah ni, kena ikhlas, kena bersih. Tak mau nak cari benda lain dalam kalimah ni, melainkan nak cari dia, makna dia, apa yang ada. Tak mau cari benda lain, nak cari dia saja, nak tahu makna dia. Ikhlas, iaitu memurnikan amal perbuatan dari segala kekotoran syirik dan mengikhlaskan segala macam ibadah hanya kepada Allah. Murnikan sebutan ini untuk Allah, nak mencari Allah. Allah berfirman, ini ayat ni kita tengok, fa'budillaha mukhlishan lahu din, ala lillahi dinul khalis. Allah kata, maka beribadahlah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kamu. Murnikan niat kita pada Allah. Ingatlah, hanya kepunyaan Allah agama yang bersih daripada syirik. Tuhan tidak ada mau dalam ibadat kita ni ada syirik. Akhir daripada surah Kahfi, Allah kata apa? Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihah. Maka pantang buat amal salih ni apa dia? Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Bila manusia ada ingat dalam hati ni, yarju liqa rabbih. Ini beza orang yang rindu Tuhan dengan orang putih asal. Orang putih asal dia kata, aku tak boleh dah hidup ni, matilah senang. Tak.
Kita bukan kata lagu tu. Kita kata apa? Yarju liqa rabbi. Aku teringin nak tengok Tuhan. Aku teringin nak tengok Tuhan. Aku teringin nak berjumpa dengan Tuhan. Tuhan yang mengarahkan aku. Tuhan yang sangat cemburu kalau kita beribadah. Dalam hati kita ni ada niat selain daripada dia. Sangat cemburu. Tuhan yang memberi nama dia dengan nama-nama yang indah. Tuhan ni aku nak tengok. Tuhan yang membuat alam dan menjadikan rezeki. Dia tu aku nak tengok macam mana. Faman kana yarju liqa rabbi. Siapa yang ada yarju, harapan liqa rabbih, nak berjumpa sendiri dengan Tuhan dia. Allah kata, pada hari ada niat lagu tu, falyamal amalan salihah. Buatlah amal yang salih. Lepas tu Allah kata, wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Aku tak mau ada satu syirik pun aku dengan makhluk aku. Kalau syirik dalam ibadat, nama dia riya, syirkul asghar. Kalau syirik dalam tauhid, syirkul akbar, keluar daripada agama. Maka dalam tauhid pun tak boleh syirik, dalam ibadah pun tak boleh syirik. Maka itulah kata Fudail bin Iyad. Dia kata, sesiapa yang buat ibadat, mengharap sesiapa yang buat ibadat, macam mana dia kata? Sesiapa yang meninggalkan satu ibadat yang saleh kerana takut orang puji, tinggal satu kesalehan kerana takut orang puji, dia kata riak, dia dapat dosa riak. Kalau buat ibadat mengharapkan orang puji, dia kata syirik. Kerana Nabi menyatakan syirkul asghar. Nabi menamakan riak dengan syirik yang kecil. Maka macam mana nak beza ni? Kata dia, kalau kita tak buat satu amal saleh, kita duk buat, kita duk berzikir, subhanallah, subhanallah, tiba-tiba main satu orang, kita ambil tasbih bola poket, kita sunat, takut orang puji, automatically riak. Walaupun kita tak nak riak, dosa riak ni tulis. Kerana iman kita buat ibadat, iman kita tak buat ibadat mesti kerana Allah. Kenapa awak tak buat ibadat? Kita kata time ni tak sesuai saya buat ibadat. Seperti kita ada waktu larangan solat. Kenapa awak tak solat? Dilarang. Agamanya melarang. Kenapa awak tak buat? Sebab tidak ada petunjuk di sini buat ibadat. Meninggalkan ibadat mesti kerana Allah. Buat ibadat mengharapkan Allah. Siapa tinggal satu amal saleh takut dipuji, dia, itulah kata dia riak. Buat amal saleh, buat amal saleh dengan harap dipuji, itulah syirik. Siapa kata? Fudail bin Iyad dalam kitab Al-Kabair oleh Imam Az-Zahabi. Last sekali bab riak tu dia sebut lagu tu sepatah. Maka Allah tak mau. Allah mau kita buat ibadat dalam keadaan tu cubalah tengok tu ikhwan. Allah kata fa'budillah. Allah kata hampa semua kena ibadat pada Allah mukhlisan, murni bagi Allah. Mukhlisan, hampa kena murni, tak boleh campur dengan apa-apa niat kita, mesti untuk Allah. Macam mana kita nak mengharapkan Allah? Pasal itu kita kena tahu apa yang Tuhan nak bagi kat kita. Kerana itu kita boleh ikhlas pada Tuhan. Kalau kita tak tahu apa Tuhan nak bagi pada kita, inilah orang sombong. Dia tahu apa Tuhan nak bagi pada dia, dia tidak mengharap. Ini orang sombong. Orang sombong bukan orang ikhlas. Orang ikhlas, orang berjuang nak mendapat apa yang Tuhan bagi kat dia. Apa pun Tuhan janji, sedekah ke, kebaikan-kebaikan yang kita buat, iman secara berjemaah, iman secara bersendirian, mesti kita tahu kelebihan yang Tuhan janji itu. Macam kita puasa sunat kan, besok apa bulan? Besok Tasu'ah, lusa Ashura, kita puasa 2 hari. Apa Nabi kita kat kita? Dosa kita diampun setahun. Betul? Bila kita nak puasa supaya kita jadi ikhlas, mengharapkan janji Nabi. Kenapa kita mengharapkan? Kerana huwa Rasulullah, dia utusan Allah. Kita puasa cara dia dan niat kita puasa untuk Allah. Kita kata, ya Allah, aku nak dekat diri hang pada, aku nak dekat diri aku pada hang ya Allah dengan mencontohi Rasul hang, dan aku mengharap apa yang ada dalam kelebihan puasa ni dapat pada diri aku ya Allah. Itulah yang akan menjadi pagar kepada ikhlas, supaya tak masuk benda lain. Orang kata kat kita, insya-Allah lah hang kalau banyak puasa ni hang kurus, kita kata bonus lah. Tak kurus pun tak apa, bonus lah.
Tapi yang betul-betul 100% jiwa kita ni bulat, solid, melekat untuk Allah. Apa yang Tuhan janji kat kita di atas lidah Rasul. Kena ikhlas. Pasal tu bila kita sebut la ilaha illallah, kena ikhlas beribadat pada Allah, kena ikhlas menerima Muhammad. Kepada Allah pun kita tak buat syirik, kepada Muhammad pun tak buat syirik. Ini hanya penggunaan bahasa. Maksud buat syirik pada Muhammad apa dia? Apa makna syirik? Letak member lain. Ada satu orang cakap dia power macam Nabi. Kita dengar cakap dia macam kita dengar cakap Nabi. Wahai dia bukan Nabi. Tak boleh ada. Jangan buat syirik kat Nabi. Ikhlas terima. Kata Allah, ketahuilah. Allah ni kalau bahasa kampung maksudnya sudahlah. Cukuplah. Terus duduk merepek dah lah. Lillahi dinul khalis. Di sisi Allah cuma ada agama yang murni. Agama yang murni. Jadi pasal itu bila kita ada masalah apa, kena kembali pada Quran dan kena kembali kepada lafaz yang murni, bukan yang ditafsir oleh siapa-siapa. Lafaz yang murni datang kepada hadis-hadis yang murni. Dan inilah juga firman Allah dalam surah Bayyinah yang kita duk tahu selalu tu. Dan Allah juga, Nabi juga bersabda, Nabi kata as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi. Ini berkaitan dengan Abu Hurairah tanya kat Nabi, ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling beruntung? Nabi kata, melihat kepada semangat kamu nak tahu pasal hadis, wahai Abu Hurairah. Aku jawab. Nabi kata, melihat semangat kamu yang hebat nak tahu sangat pasal hadis ni, maka aku habar. Siapa manusia yang paling berbahagia? Abu Hurairah tanya. Nabi kata, kalau tak melihat kepada semangat kuat kamu ni, aku tak abang. Tapi begitulah kamu nak tahu apa yang aku cakap ni, maka Nabi kata as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi. Iaitu orang yang paling bahagia dengan syafaatku pada hari kiamat nanti adalah orang yang mengucap la ilaha illallah secara ikhlas dari hati atau jiwanya. Hubungan syafaat dengan tauhid, hubungan syafaat dengan makna la ilaha illallah yang tidak dirosakkan. Lepas itu bila Nabi nak bagi syafaat, mesti dapat izin daripada Tuhan. Maka siapa yang akan dapat izin daripada Tuhan? Orang yang sebut la ilaha illallah khalisan, murni dia sebut, min qalbihi, daripada diri dia, dan daripada hati dia, dan daripada diri dia. Dia bagi ikhlas, dia tolak habis syirik, khalis, dia bagi yang murni pada Tuhan. Itulah hubungan dia dengan syafaat. Jadi kalau ada orang tak jaga tauhid, lepas tu duduk nak cari syafaat di Telaga Zamzam, cari syafaat di di maqbarah Uhud, di perkuburan Uhud, duk lap cermin makam tu, nak pergi cari syafaat. Mudah-mudahan Nabi bagi syafaat pada kita dengan kita jenguk tapak kaki Nabi Ibrahim, tidak akan sampai pada syafaat. Demi Allah tak akan sampai. Yang membawa kita sampai pada syafaat apa dia? La ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi. Dia keluar ikhlas daripada jiwa kita. Apa makna ikhlas? Ikhlas kita tidak menduakan Tuhan, sucikan dia, tangkai pun tak mau. Kita tak dengar cakap siapa-siapa melainkan hanya Rasulullah. Kita tak ikut apa-apa aliran melainkan sunnah Rasulullah. Ikhlas kita, ikhlas sungguh kita dengan Tuhan. Kalau anak kita keluar daripada rumah, dia kata nak pergi sekolah, daripada rumah pergi sekolah, daripada sekolah terus main rumah, direct. Ikhlas budak-budak, jujur dia pergi satu jalan. Kalau dia habaq daripada balik sekolah ke rumah, dia singgah pergi shopping komplek, ini budak tak ikhlas. Dia dah ranjau sepanjang jalan, tak ikhlas. Kita kena ikhlas. Ini yang ketiga. Yang keempat, bila kita sebut la ilaha illallah, kita kena ada apa dia? As-sidqu. Kita kena ada kejujuran. Apa dia jujur? Yang dia tengok lagi kuliahnya akan datang. Kalau saya baca juga dah tak jujur dah. Jadi kita nak mempertahankan kejujuran itu. Panjang umur, sihat badan, diizinkan oleh Allah, kita akan terlupa soalan datin tadi. Terlupa sungguh. Pegang-pegang buku tu saya lupa dah.
Tadi Datin tanya apa ini berkenaan dengan sembahyang jamak, sembahyang jamak qasar. Saya tahu, kita semua tahu tentang sembahyang jamak qasar ni, kita tahu. Cuma ada beberapa perkara saya katakan, ada beberapa perkara dalam sembahyang jamak qasar ni agama memberi pilihan kepada kita. Kita nak buat yang mana, agama bagi pilihan. Contoh, saya berjalan daripada Pulau Pinang mai Kuala Lumpur, lebih kurang 400 km perjalanan. Mazhab Syafi'i 100 km, so saya dah boleh buat jamak qasar. Baik, saya nak semayang jamak qasar ni, masuk waktu Zuhur, saya sampai tang tapah masuk Zuhur, saya berhenti. Agama ajak, Quran ajak kepada kita, kita boleh qasar semayang kita. Qasar, agama kata boleh qasar. Laisa alaikum junahun an taqsuru, tidak ada dosa bagi kamu pendekkan semayang kamu. Maka ayat tu kata kamu tak berdosa, boleh buat. Cuma saya nak buat ke jamak qasar ataupun saya nak semayang tamam, itu pendirian saya sendiri buat keputusan. Agama tak paksa. Cuma agama kata kerana awak safar, semayang yang sesuai dengan awak ni jamak qasar. Bila masuk waktu Zuhur, awak buat 2 rakaat Zuhur, lepas tu awak qamat, lepas tu awak buat 2 rakaat Asar, lepas tu awak teruskan perjalanan awak. Agama kata perjalanan macam awak ni elok buat yang ni. Kalau tak mau buat begini, awak ada pilihan yang kedua, jamak takhir. Itu pilihan Nabi. Nabi suka buat jamak takhir. Tunggulah sampai masuk waktu Asar, lohong awak tak semayang. Masuk waktu Asar, awak semayang Zuhur 2 rakaat, qamat, awak semayang Asar 2 rakaat dalam waktu Asar. Agama kata kalau awak musafir, ini baik untuk awak. Kita nak buat lagu tu ataupun tidak, kita punya keputusan. Agama tidak paksa. Cuma agama kata satu dalam hadis Muslim, hadis Umar Al-Khattab. Ada satu orang dia kata dekat Umar, dia kata, Umar, dulu kita semayang jamak qasar ni pasal musuh, lah dah aman. Apa Umar kata ke dia? Tuhan bagi hadiah pun hang sombong. Umar kata sepatah lagu tu. Lagu tu aja Umar kata. Umar tak ambil tindakan apa. Umar kata lagu tu aja. Maka satu orang tu bila dia berjalan-jalan sampai ke tapah arena tapah, dia berhenti dengan suara pun luas elok cantik punya doa dah. Dia masuk-masuk, dia buat Zuhur 4 rakaat. Kita kata awak tak buat 2. Dia kata saya syok 4 lah, pahala banyak sikit. Dia punya pasal, dia buat keputusan. Kita kata dia salah, kita tak kata dia salah kerana dia solat. Kerana dia solat. Tapi kita kata yang dia buat itu tidak terlebih baik. Tidak terlebih baik. Dia ada pada ranking biasa. Ranking biasa. Tetap amal saleh. Dia semayang 4 rakaat, dia semayang dalam waktu. Tapi bila kita tengok pula satu kawan, dia masuk-masuk, dia buat 2 rakaat Zuhur. Dan dia buat dengan Asar 2. Ataupun dia buat Zuhur saja 2, Asar dia tak mau buat lagi, dia nak buat dalam waktu Asar. Kita kata apa? Awak lebih baik daripada situ. Dalam ranking orang yang beribadat pada Tuhan, jangan masuk orang maksiat no. Maksiat memang tak masuk Ni dalam ranking ahli ibadat ni, awak nombor 1. Kerana apa yang awak buat itu sesuai dengan petunjuk Nabi. Lebih kita tak boleh kata. Kerana agama bagi pilihan. Dan pilihan kita itu berdasarkan tauhid kita pada Tuhan. Kita yakin yang mana. Kekasih Allah buat macam mana. Apa kedudukan kekasih Allah di sisi Allah. Kenapa kita kena ikut kekasih Allah. Makin rendah pengenalan kita tentang Nabi, makin keputusan kita tu jauh sikit dengan Nabi. Tapi tak salah. Sebab apa kata tak salah? Dia solat. Kita sampai tempat kita, dah sampai tempat kita nak tuju, macam saya dah sampai di Kuala Lumpur. Masuk waktu, saya duduk 3 hari di sini mazhab Syafi'i, saya duduk 3 hari, masuk waktu Zuhur, saya semayang 4 rakaat macam biasa. Saya lagi masuk Asar, saya semayang 4 rakaat macam biasa. Tak salah. Pasal memang saya solat 4 rakaat. Tapi kawan saya pula masuk Zuhur, dia buat 2 saja. Masuk pula Asar, dia buat 2. Saya tanya pasal apa? Dia kata kita kan safar, kita tempoh 3 hari dalam mazhab Syafi'i ini, saya buatlah lagu ni. Besok nak balik, pergerakan kita berjalan, saya buatlah jamak qasar balik. Dia lebih baik dari saya dari segi ketaatan. Tapi agama tak paksa.
Agama bagi kita, agama suruh kita pilih dengan waras. Pilih dengan waras. Bila satu orang dia kata awak buat dua ni, korang lah pahala. Tidak, tak korang pahala. Pahala tak korang. Kerana korang pahala itu orang yang tidak mengambil peruntukan. Ini peruntukan. Agama bagi peruntukan. Maka kita tak kata apa pada dia. Kita pun tak kata dia rugi. Cuma pada kita, kalau kita tak ambil apa yang Tuhan bagi, kita teringat perkataan Sayyidina Umar. Orang yang mengaji dengan Nabi. Sayyidina Umar kata Tuhan bagi hadiah. Satu macamnya. Satu macam timing pula. Takat tu je. Dan kita tak boleh kata awak mesti buat lagu saya. Tidak. Kita tak kata demikian. Pasal itu satu imam besar, agak kontroversi zaman silam, dia memberi pandangan dia dalam kitab dia Al-Muhalla, Ibn Hazmin Al-Andalusi. Kata Ibn Hazmin, kerana setelah aku semak bab-bab jamak kasar ni, dia kata dalam bab jamak kasar dalam kitab dia kata aku nak kata begini. Orang yang safar, kekalkan sembahyang cara safar, dan dia boleh join jemaah sembahyang tamam, cukup rakaat dia ada dua pilihan. Nak duduk tahiyat dengan imam dan tunggu imam sampai habis, ataupun terus nak bagi salam. Itu hak dia. Aku benarkan dia buat demikian. Kenapa? Kerana inilah sifat orang safar. Tapi pandangan lagu ni dia jadi syaz. Syaz bukan syaz di sisi hukum, syaz dekat kita orang Melayu ni lah. Pelik lah kan. Dalam dua habaq sunnah pun dah pelik dah, pergi buat pula lagu tu lagi, bukan kata pelik betul. Itu pandangan ulama silam, Ibn Hazmin Al-Andalusi. Maka terpulanglah dia kata. Pasal itu satu benda kita belajar, takat tu had ilmu kita takat tu kita buat. Masalah kita balik kampung, macam contoh Datin bagi tadi, kita balik kampung, kita duduk dalam tempoh 3 hari. Kita kata takkanlah nak buat 2 kan. Kita nak pergi mana? Saya buat 4. Boleh buat 4, itu hak kita. Tetapi kena tahu, kalau kita buat 2, kita mengambil pemberian Tuhan. Walaupun lepas buat 2 kita tak pergi mana, buka Isra je tengok. Jadi kawannya buat 4 kata tengok, lepas buat 2 tengok Isra. Bukan masalah tengok Isra, masalah dia kita telah mendapat kelebihan di situ. Tapi nak buat tak buat, atas individu, personal decision. You make personal decision. Boleh tak? Jangan main-main. Tengok, setelah saya bagi izin tak jatuh dah. Ya? Wallahu ta'ala alam, hanya Allah Maha mengetahui. Imam Syaukani sebut dalam Nailul Autar, dia kata apa? Kata Syaukani, aku rasa dalam jamak kasar ni, buat sembahyang jamak ni, dia kata jangan bagi lebih daripada 20 hari. Kata Syaukani. Kenapa dia kata? Sebab bila lebih daripada 20 hari, hang duk sembahyang dua-dua juga, hang ke rasa lain dah, dia kata. Hang ke rasa lain, dia macam bukan fitrah. Maka dia bagi pandangan, dia kata aku rasa habis lama 20 hari. Di Bukhari ada sebut Nabi duduk Mekah 19 hari. Dia kata aku rasa habis tinggi 20 hari cukup lah. Tetapi ulama-ulama lain seperti Syed Sabit dalam fikih sunnah, dia kata selagi niat kita bermusafir situ, selagi itu. Dan dia bawa contoh Umar hantar dia punya bala tentera pergi Bahrain 6 bulan dia Kasar tanpa jamak. Bila dia bertemu dengan perjalanan pulang, baru dia jamak kasar. Maka atas orang itu, walaupun kita ada 20 orang satu rombongan, ada nak buat 4 dan ada nak buat 2, kita tak boleh paksa. Suruhlah siapa yang bersedia jadi imam, dia jadi imam, dan kita berada dalam saf itu untuk menunjukkan kita tak paksa orang. Kita tak kata, tapi kita kena tahu untuk menyatakan yang mana lebih baik, bukan yang mana kita nak buat, yang mana lebih baik. Agak nas agamanya akan tentukan, bukan pandangan kita. Saya rasa lebih baik kita buat 4. Hang rasa, orang lain macam mana pula? Orang lain rasa kurang garam tambah pula. Bukan masalah hang rasa ataupun kita rasa, masalah nas kata macam mana. Setelah tahu nas kata macam mana, buatlah keputusan kita mana kita nak buat. Dan itu hak orang. Kerana ini amal saleh yang kita nak buat dalam bank kita. Kalau kurang kita akan tangisi, kalau cukup kita akan syukuri.
atas kita lah. Ya, begitu Datin. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.